London sendiri, terdapat dua kumpulan yang turut bersama-sama menjayakan misi ini, iaitu Rothschild yang bertanggungjawab meyakinkan syarikat-syarikat besar supaya menjual saham Guthrie milik mereka. Pada 7 hari bulan September 1981, Ibu Pejabat Kota London telah dikeparkan dengan pengambil alihan mengejut syarikat perladangan milik British iaitu Guthrie oleh Kerajaan Malaysia. Kejayaan merampas hak milik Guthrie ke tangan Malaysia ini telah mengejutkan banyak pihak apabila transaksi tersebut berlaku hanya dalam tempoh 4 jam sahaja. Guthrie pada dasarnya merupakan syarikat perladangan British yang pertama di Asia Tenggara yang mengusahakan industri getah dan kelapa sawit di Malaysia. Kehilangan penguasaan pemilikan ke atas Guthrie telah memberi kesan yang cukup mendalam kepada British disebabkan Guthrie bukanlah sekadar sebuah syarikat yang biasa, tetapi merupakan antara syarikat yang paling bernilai pada ketika itu. Untuk pengetahuan semua, peristiwa pengambil alihan tersebut berlaku di era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pada ketika itu baru sahaja 2 bulan memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Ironinya, walaupun negara telah mengecapi kemerdekaan sejak dari tahun 1957 lagi, namun penguasaan penjajah British terhadap sumber ekonomi negara pada waktu itu masih belum berakhir. Melalui syarikat-syarikat milik mereka, British terus-menerus menjarah dan memerah kekayaan hasil bumi negara untuk kepentingan mereka sendiri. British pada waktu itu masih lagi memegang lebih 60% daripada kekayaan negara melalui pemilikan syarikat walaupun tidak lagi menjajah. Dalam masa yang sama, hampir separuh penduduk berada di bawah paras kemiskinan dan kebanyakannya merupakan orang Melayu yang tinggal di kampung yang bekerja sebagai petani dan pesawah. Walaupun orang Melayu merupakan bangsa majoriti, pegangan mereka terhadap kekayaan negara hanyalah 1.5%, jauh dibandingkan dengan bangsa Cina yang memegang lebih 23% hasil kekayaan negara. Hal ini telah mewujudkan masalah yang serius di mana berlaku jurang ekonomi yang ketara antara kaum Bumiputera dengan kaum lain dan telah menjadi punca kepada perbalahan antara kaum. Tanpa sedikit pun mempedulikan masalah tersebut, Guthrie terus melebarkan keluasan ladang mereka sedikit demi sedikit dan menjelang tahun 1981, keluasan ladang mereka telah pun mencecah 200,000 ekar. Isu mengenai Guthrie timbul apabila syarikat milik British tersebut kerap kali menolak permintaan kerajaan Malaysia untuk menanam semula pokok getah bagi membantu petani dan penoreh Melayu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Syarikat tersebut juga selalu menangguhkan mesyuarat dengan wakil kerajaan dalam usaha menyelesaikan masalah ini seolah-olah tidak mahu orang Melayu keluar daripada kepompong kemiskinan. Bagaimanapun, atas desakan yang dikenakan oleh BEN Negara Malaysia ke atas Guthrie, barulah pegawai tertinggi mereka menubuhkan Guthrie Ropel, sebuah anak syarikat Guthrie. Guthrie Ropel mempunyai sekitar 17% saham tanah daripada kesemua tanah yang dimiliki oleh Guthrie. Kesannya, barulah rakyat tempatan dibenarkan untuk memiliki sedikit tanah yang dimiliki oleh Guthrie melalui Kuala Lumpur Stock Exchange atau lebih dikenali sebagai Bursa Saham Malaysia. Tembelang British akhirnya pecah apabila didapati bahawa kebanyakan tanah yang dijual kepada rakyat negara ini sebenarnya tidak sesuai untuk dijalankan aktiviti pertanian dan merupakan tanah di kawasan bukit. Pengambil alihan Guthrie ini juga dilihat penting dan terdesak kerana pada tahun 1981, Guthrie telah bertindak menjual sahamnya kepada Gabungan Koperasi Hartawan Cina di Malaysia iaitu syarikat MPH. Hal ini dirumitkan lagi dengan usaha giat hartawan Cina yang lain untuk membeli tanah-tanah dan kepentingan yang dimiliki British seolah-olah cuba menguasai Guthrie untuk kepentingan mereka sendiri. Keputusan penjualan saham Guthrie tersebut dibuat tanpa rundingan atau pengetahuan Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang merupakan antara pemegang saham terbesar dalam syarikat Guthrie. Tun Mahathir sedar bahawa Guthrie mesti diambil alih secepat mungkin disebabkan beliau melihat jika pengambilan oleh MPH diteruskan, bangsa Cina akan menggantikan British sebagai penguasa tunggal ekonomi negara. Pada waktu itu, PNB telah pun memiliki sekitar 25% saham di dalam Guthrie dan bagi menjayakan rancangan mengambil alih Guthrie, PNB hanya perlu memiliki 15% saham sahaja lagi. Sebelum ini,
telah ada percubaan untuk mengambil alih Guthrie tetapi berakhir dengan kegagalan disebabkan masalah teknikal ditambah dengan harga saham Guthrie yang memuncak pada ketika itu. Setahun sebelum Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau bersama Tengku Razaleigh yang pada ketika itu merupakan Menteri Kewangan telah dimaklumkan Tun Ismail Muhammad Ali, pengerusi PNB, tentang perancangan mengambil alih Guthrie daripada British secara mengejut melalui pembelian saham daripada syarikat-syarikat besar milik mereka. Tun Ismail Muhammad Ali yang juga merupakan abang ipar kepada Tun Mahathir adalah bekas Governor Bank Negara Malaysia. Sepanjang perkhidmatannya dari tahun 1962 sehingga tahun 1980, beliau bertindak mempamerkan sikap tidak mesra kepada British. Sebagai Governor, beliau mengeluarkan arahan agar wang negara yang dimasukkan ke dalam bank milik British seperti Chartered dikeluarkan dan dipindahkan ke bank-bank tempatan. Bank-bank asing terutamanya bank British juga tidak dibenarkan untuk membuka cawangannya lagi di Malaysia. Seorang lagi tokoh penting yang berusaha keras menjayakan perancangan ini adalah Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang memegang jawatan sebagai pengurus pelaburan PNB pada ketika itu. Disebabkan pengalamannya bekerja dengan sebuah syarikat penasihat kewangan kepada Guthrie di London, beliau menjadi individu penting untuk merangka strategi bagi menjayakan rancangan mengambil alih tersebut. Di London sendiri, terdapat dua kumpulan yang turut bersama-sama menjayakan misi ini, iaitu Rothschild yang bertanggungjawab meyakinkan syarikat-syarikat besar supaya menjual saham Guthrie milik mereka. Satu lagi pihak yang terlibat adalah syarikat Roe and Pitman yang bertanggungjawab memastikan penjualan dan pembelian saham yang kecil berjalan dengan lancar. Untuk menjayakan rancangan pengambil alihan saham ini memerlukan modal yang cukup besar, iaitu sekitar 248 juta pound atau lebih 1 bilion ringgit. Kerajaan Malaysia bersetuju menyediakan dana yang diperlukan melalui tiga sumber berbeza, iaitu daripada Petronas, Pernas dan Amanah Saham Nasional. Hari serangan telah ditetapkan pada 7 September 1981 tepat jam 9 pagi waktu London atau 4 petang waktu Malaysia. Perancangannya adalah untuk meyakinkan pemegang saham supaya menjual saham yang dimiliki sebelum bursa saham London dibuka. Operasi sulit ini hanya diketahui oleh kumpulan kecil supaya maklumat tersebut tidak bocor kepada British. Sekiranya serangan tersebut didedahkan terlalu awal, harga saham akan meningkat tinggi dan pihak British akan sempat untuk memberi respon bagi menggagalkan usaha tersebut. Tan Sri Khalid telah ditugaskan untuk mengurus pembelian saham di Malaysia daripada beberapa pihak seperti BSN, Genting dan Kuwait Investment Group (KIG). Urusan pembelian saham tempatan berjalan lancar disebabkan ketiga-tiga pihak mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Malaysia. Dalam masa yang sama, Tun Ismail bergerak ke Singapura untuk bertemu pengerusi OCBC. Pelannya adalah untuk meyakinkan OCBC supaya menjual saham mereka di dalam Guthrie. Perbincangan berkenaan mengambil masa yang lama dan berakhir dengan berita yang menyedihkan apabila OCBC menolak untuk menjual saham mereka kepada PNB. Bagaimanapun, memandangkan Tan Sri Khalid telah berjaya memiliki saham daripada Genting, BSN dan KIG, mereka terpaksa meneruskan rancangan pengambil alihan tersebut. Di London pula, setelah mendapat lampu hijau, dua syarikat yang dilantik mula melakukan proses pembelian sepantas yang boleh. Rothschild berjaya memujuk MNG Investment, sebuah syarikat British yang memiliki 17% saham Guthrie untuk menjual 11% sahamnya kepada Malaysia. Broker lain iaitu Roe and Pitman pula berjaya membeli sejumlah 5% saham daripada pelabur-pelabur kecil yang terdiri daripada rakyat British. Walaupun tanpa saham OCBC, Malaysia berjaya membeli 8 juta saham bersamaan dengan 50.41 saham syarikat Guthrie tanpa pengetahuan kerajaan British. Menjelang waktu petang di London, Guthrie akhirnya secara rasmi menjadi milik Malaysia secara tidak langsung mengembalikan kira-kira 220,000 ekar tanah kepada rakyat Malaysia semula. Pengambil alihan secara tiba-tiba syarikat Guthrie milik British melalui eksploitasi sistem bursa saham London oleh sebuah bekas tanah jajahannya telah memberi tamparan hebat kepada British. Selepas peristiwa ini, kerajaan British telah memberi respon dengan meminda peraturan bagi mengelakkan kejadian yang sama daripada berulang. Kejayaan mengambil alih Guthrie mendapat pujian broker-broker saham di London yang menyifatkan
Malaysia sebagai licik walaupun diselam media British yang mengutuk serangan ini dengan menyifatkannya sebagai nasionalisasi pintu belakang. Tun Ismail yang mengambil alih Guthrie bertindak memindahkan ibu pejabatnya daripada London ke Malaysia secara simbolik menandakan tamatnya penguasaan British ke atas syarikat tersebut. Peristiwa ini telah memberi impak yang besar apabila syarikat-syarikat British yang sebelum ini tidak memberi perhatian kepada kerajaan Malaysia mula membuka pintu rundingan. Hasilnya, 3 buah syarikat perladangan British yang beroperasi di Malaysia iaitu Highland and Lowland, Barlows, Harrison and Crossfield telah menjual hak milik mereka kepada Malaysia. Pengambilalihan ini membolehkan Malaysia turut memiliki ladang dan aset-aset syarikat yang terdapat di seluruh dunia seperti China, India dan Brazil. Tan Sri Khalid menyifatkan bahawa keuntungan yang diperoleh daripada penjualan kesemua aset yang baru diperolehi ini jauh lebih besar daripada kos pengambilalihan Guthrie dan seolah-olah Malaysia memperoleh Guthrie secara percuma. Pada 7 November 2007, selepas melalui proses penggabungan dan penjenamaan semula, nama Guthrie Berhad akhirnya ditukarkan kepada Sime Darby dan nama tersebut kekal digunakan sehingga hari ini. Sime Darby kini merupakan antara syarikat awam paling besar dan kaya di Malaysia dengan bilangan pekerja melebihi 20,000 orang.